Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Zainal Abidin daripada ISMP Biologi. Kami ahli kumpulan 9 ingin membentangkan tentang kepimpinan dan organisasi bersama rakan-rakan saya Muhammad Lutfil Hadi, Muhammad Ikhwan, Alif Hazri, Nurul Izzah dan Nur Ifilzah Hakimah. Kepimpinan ditarifkan sebagai satu proses mempengaruhi aktiviti kumpulan dalam usaha menetapkan dan seterusnya mencapai matlamat organisasi, ataupun boleh juga ditarifkan sebagai proses yang mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang. Organisasi pula bermaksud sekumpulan individu yang bekerja bersama-sama ke arah mencapai matlamat yang sama, ataupun himpunan individu dua atau lebih orang yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja yang diselaraskan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Secara umumnya, kajian kami lebih berfokus kepada pengurusan organisasi dan kepimpinan di sekolah. Kami mengkaji cara pengurusan sesebuah organisasi yang baik dan gaya kepimpinan mereka. Kami juga mengkaji 5 faktor utama dalam kajian pengurusan organisasi dan kepimpinan, iaitu struktur kepimpinan, matlamat organisasi, pengurusan kewangan, kemudahan infrastruktur dan gaya kepimpinan. Dalam pada itu, kami turut mengkaji tujuan struktur organisasi dilaksanakan di mana secara amnya struktur organisasi sekolah dilaksanakan sebagai untuk membahagikan sesuatu tugasan secara adil dan seksama serta sesebuah organisasi di sekolah dapat mencapai target yang diinginkan. Pernyataan masalah bagi kajian ini adalah bertumpukan kepada aspek pengurusan organisasi dan kepimpinan yang wujud dalam sesebuah sistem sekolah. Faktor seperti struktur kepimpinan dan matlamat organisasi yang jelas, pengurusan yang cekap dalam kewangan dan kemudahan infrastruktur serta pelaksanaan gaya kepimpinan yang tepat dapat meningkatkan kecemerlangan sekolah. Perkara ini menjadi keperluan terhadap kajian organisasi dan kepimpinan di sekolah untuk kami laksanakan bagi melihat bagaimana faktor pengurusan sistem organisasi sekolah serta pemilihan gaya kepimpinan yang diguna pakai di sekolah kajian berupaya untuk mencapai matlamat sekolah yang telah ditetapkan. Antara objektif kajian adalah yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor pengurusan organisasi dan kepimpinan yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, menghuraikan pelaksanaan faktor-faktor pengurusan organisasi dan kepimpinan di sekolah. Dan yang ketiga adalah untuk menjelaskan bentuk gaya kepimpinan yang diamalkan di sekolah oleh barisan pemimpin sekolah dalam merealisasikan matlamat organisasi. Seterusnya, dalam persoalan kajian, kami ingin melihat apakah faktor-faktor pengurusan organisasi dan kepimpinan yang dilaksanakan di sekolah dan bagaimanakah pelaksanaan faktor-faktor pengurusan organisasi dan kepimpinan di sekolah serta apakah bentuk gaya kepimpinan yang diamalkan di sekolah oleh barisan pemimpin sekolah dalam merealisasikan matlamat organisasi. Kajian iaitu kaedah temu bual dan juga kaedah pencarian sumber dari internet. Selain itu adalah sampel kajian dan lokasi kajian. Kami telah menemubual salah seorang guru di Sekolah Kebangsaan Pandamaran Jaya. Seterusnya, melalui analisis data, pengumpulan data yang diperlukan bagi kajian ini adalah terdiri daripada data primer, iaitu maklumat yang diperoleh adalah secara langsung daripada individu yang ditemubual untuk menjawab soalan-soalan yang telah pun disediakan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah data sekunder, iaitu maklumat yang diperoleh bukanlah secara langsung. Contohnya, maklumat yang diperoleh adalah daripada sumber seperti jurnal dan juga buku. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, kumpulan kami telah memfokuskan kepada 5 faktor utama iaitu struktur kepimpinan, matlamat organisasi, pengurusan kewangan, kemudahan infrastruktur dan juga gaya kepimpinan. Faktor yang pertama adalah struktur kepimpinan. Hal ini bermaksud kepimpinan yang profesional dan organisasi yang efektif akan menjamin kecemerlangan sesebuah sekolah. Selain itu, pemimpin dan guru-guru juga hendaklah bersikap adaptif, bekerja secara efektif, sentiasa berusaha meningkatkan kemajuan pelajar bagi memajukan sekolah dan meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia. Carta organisasi memainkan peranan yang amat penting sama ada dari bidang kurikulum maupun co-kurikulum demi memacu ke arah kecemerlangan pentadbiran sekolah dari semasa ke semasa. Selain itu, struktur organisasi dan kepimpinan yang formal dibentuk bagi menyelaraskan pentadbiran dan penambahbaikan dari semasa ke semasa dapat dilaksanakan. Maknanya di sini pengetua,
penolong-penolong kanan serta guru-guru memainkan peranan yang penting dalam struktur kepimpinan bagi menjamin kesejahteraan organisasi dan kepimpinan sesebuah sekolah. Faktor yang kedua pula ialah matlamat organisasi. Di sini, visi, misi dan objektif merupakan unsur utama perancangan strategik yang menetapkan hala tuju organisasi untuk mencapai kejayaan dan pengajaran dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, visi dan misi bertindak sebagai panduan kepada kaki tangan jika perubahan ingin dilaksanakan dalam sesebuah organisasi. Pengetua bertindak sebagai pemimpin dalam mengimplementasikan perubahan visi dan misi sekolah tersebut. Akhir sekali, kebijaksanaan pemimpin memainkan peranan penting demi perubahan dan kecemerlangan organisasi serta kepimpinan sesebuah sekolah. Faktor yang ketiga pula ialah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan merupakan satu konsep yang merangkumi prinsip-prinsip pengurusan yang biasanya melibatkan kegiatan merancang, mengatur, mengurus, mengarah, melaksana, mendorong, mengawal dan melapor. Terdapat 3 objektif utama dalam pengurusan kewangan iaitu mengadakan kawalan ke atas pungutan dan perbelanjaan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan sistematik agar tidak berlaku penyelewengan wang. Dalam pada itu, jawatan kuasa yang terdapat dalam sesebuah organisasi dapat memudahkan pelaksanaan tugas pengetua dalam menguruskan perakaunan kewangan sekolah. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang tertentu dapat mengetahui kedudukan sebenar perakaunan dan kewangan sekolah pada masa yang diinginkan. Pengetua bertanggungjawab sepenuhnya dalam merancang, mengurus, mengawal serta menentukan pengurusan kewangan di sekolah ini. Seterusnya, menyambung kepada perkara kemudahan dan infrastruktur. Kemudahan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud perihal kesenangan atau keadaan mudah yang disediakan oleh pihak berkuasa. Manakala infrastruktur menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula ialah struktur asas untuk pembangunan dan pertumbuhan sesebuah negara, masyarakat dan organisasi. Dan antara kemudahan yang ada di sekolah itu ialah pusat rujukan, bilik tayangan dan bilik ICT, dan infrastruktur asas pula seperti tandas, kantin dan surau sekolah. Gaya kepimpinan terbahagi kepada 4. Yang pertama, gaya kepimpinan autokratik di mana gaya ini menegaskan arahan dan tugasan yang diberikan oleh pemimpin untuk dipatuhi oleh orang bawahan. Dan yang kedua, gaya kepimpinan demokratik di mana gaya ini membenarkan pendapat, idea atau cadangan yang dilontarkan oleh kedua-dua belah pihak untuk dipersetujui bagi mendapat keputusan yang muktamad dan bijaksana. Seterusnya, gaya kepimpinan laissez-faire yang mana sepenuhnya membiarkan keputusan atau tugasan ditentukan dan dilaksanakan oleh orang bawahan atau kaki tangan. Dan yang terakhir ialah gaya kepimpinan kontingensi di mana gaya kepimpinan ini memilih ketua mereka yang pakar, mahir dan profesional dalam tugasan tertentu mengikut situasi yang sesuai. Dapatan kajian daripada aspek struktur kepimpinan ialah sekolah ini ditubuhkan atas desakan ibu bapa dan dibina di atas sebuah tanah berkeluasan 10 hektar yang hanya mempunyai 3 bangunan sahaja pada awalnya. Tujuan utama struktur organisasi ini bertujuan untuk memastikan pengurusan sesebuah organisasi berjalan dengan lancar dan setiap pihak syakna dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pengurusan akademik dan bukan akademik di sekolah dilakukan oleh pengetua sekolah, kaki tangan dalam pengurusan pentadbiran dan juga guru-guru pendidik. Seterusnya, carta organisasi akademik berperanan dalam pelaksanaan tugas-tugas akademik di sekolah, manakala bagi kategori bukan akademik pula adalah berorientasikan pengurusan kerja-kerja pentadbiran yang dilakukan oleh pembantu tadbir, kerani am, pembantu operasi dan lain-lain. Akhir sekali, bimbingan dan dorongan merupakan cabaran yang dihadapi oleh guru besar dalam merangsang guru untuk bekerja dengan semangat dedikasi dan juga komitmen yang tinggi. Dalam aspek struktur kepimpinan kurikulum, golongan pendidik yang bertanggungjawab melaksanakan kepimpinan kurikulum ini. Kepimpinan kurikulum berfungsi dalam memastikan guru mencapai objektif dalam memberikan pendidikan dengan penegasan dalam bidang 3M iaitu membaca, menulis,
dan mengira. Kurikulum sekolah rendah menegaskan pemerolehan pengetahuan melalui aktiviti-aktiviti yang menarik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kepimpinan dalam aspek ko-kurikulum pula, pentadbiran ko-kurikulum berfungsi dalam merancang segala aktiviti di luar bilik darjah bagi memberi peluang kepada murid-murid dalam mengukuhkan dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Seterusnya, kepimpinan ko-kurikulum dilaksanakan dengan menetapkan matlamat gerak kerja ko-kurikulum yang hendak dicapai, iaitu mengimbangi antara perkembangan mental dan fizikal murid-murid serta meningkatkan kerjasama antara guru, ibu bapa dan masyarakat. Dapatan kajian dari aspek matlamat organisasi pula, unsur keagamaan dan nilai murni telah diterapkan dalam visi, misi dan matlamat sekolah ini sebagai fokus pembelajaran berasaskan perkembangan murid. Seterusnya, naratif baharu amalan pendidikan telah diterapkan sebagai langkah untuk mencapai matlamat, visi dan juga misi sekolah. Pembelajaran yang dilaksanakan berorientasikan peperiksaan dan juga perkembangan dalam diri murid-murid. Kesan daripada pengenalan naratif baharu ini secara tidak langsung telah membina watak, membangunkan sahsiah pelajar serta meningkatkan prestasi penguasaan bidang kebat dalam diri murid-murid. Selain itu, sekolah ini berjaya terpilih sebagai Sekolah Transformasi 2025 TS25 selama 3 tahun berturut-turut. Guru-guru dan murid-murid telah didedahkan kepada pembelajaran secara kreatif yang banyak menggunakan unsur-unsur kebat. Selain itu, sekolah ini juga telah menjadi perintis di daerah Kelang dan dijadikan sebagai salah satu contoh kepada program transformasi sekolah 2025 iaitu TS25. Dapatan kajian dari aspek pengurusan kewangan pula mendapati bahawa pengetua memainkan peranan penting dalam menguruskan kewangan di sekolah dengan menyimpan rekod-rekod kewangan sekolah secara teratur dan semua akaun sekolah bagi akaun semasa perlulah dihantar kepada pihak yang sepatutnya untuk diaudit sebelum memasuki sesi persekolahan yang berikutnya. Seterusnya, terdapat beberapa komponen utama yang perlu diberikan perhatian dalam pengurusan kewangan iaitu accountability, menyediakan anggaran belanjawan, menentukan segala kutipan yuran dan sewa serta lain-lain sumber yang sistematik dan penyelenggaraan buku-buku akaun. Dalam pada itu juga, terdapat proses yang perlu dilakukan oleh pengerusi sesebuah organisasi dalam membuat permohonan pembiayaan program atau aktiviti daripada pihak, iaitu mereka perlu melalui proses perbincangan, penelitian dan penulisan kertas kerja yang lengkap beserta lampiran. Selain itu, sekiranya pengerusi tersebut menggunakan wang sendiri dalam perbelanjaan sesuatu program atau aktiviti, maka mereka boleh menuntut semula wang tersebut. Mereka juga perlu berjumpa dengan pihak bertanggungjawab di pejabat bendahari sekolah dan mengisi borang tuntutan wang terdahulu yang disediakan oleh pihak sekolah sebagai tuntutan mereka pada masa hadapan. Bagi kemudahan dan infrastruktur di Sekolah Kebangsaan Pendamaran Jaya ini pula, ialah mereka mempunyai infrastruktur asas sebagai sekolah tetapi perlu dinaik taraf untuk kegunaan dan keselesaan murid. Mereka juga mempunyai kekurangan dana dari kerajaan dan banyak bergantung kepada PIB di sekolah. Dan pihak sekolah cakna dengan peraturan dan langkah disiplin yang boleh dikenakan kepada murid yang merosakkan infrastruktur dan kemudahan yang disediakan. Dan juga terdapat kemudahan dan infrastruktur yang diselenggarakan secara bulanan sebanyak 4 kali setiap tahun. Berdasarkan temu bual yang dijalankan bersama responden, antara gaya kepimpinan yang baik dan sering digunakan dalam pengurusan organisasi di sekolah adalah gaya kepimpinan demokratik dan juga gaya kepimpinan kontingensi. Manakala gaya kepimpinan autokratik dan laissez-faire dikatakan sudah tidak relevan, namun masih diaplikasikan dalam pengurusan atas beberapa faktor yang sesuai. Contohnya, gaya kepimpinan autokratik yang mana pengetua membuat keputusan untuk membeli alat bantu mengajar berdasarkan maklumat yang didapati
daripada bendahari, dan keputusan ini menggunakan kuasa veto pengetua dan tidak melibatkan mana-mana pihak lain. Seterusnya adalah bahagian perbincangan iaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ialah sikatan kepada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh sesebuah sekolah. Jadi yang pertama ialah kekuatan, di mana sekolah ini mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang boleh dikatakan lengkap. Sebagai contoh, sekolah ini mempunyai pusat rujukan, bilik tayangan, bilik ICT, pejabat untuk pengurusan serta bilik RBT iaitu bilik reka bentuk teknologi. Seterusnya, dari segi infrastruktur pula, sekolah ini menyediakan tandas, kantin, surau sekolah, pentas dan padang yang luas. Sekolah ini juga mengamalkan gaya kepimpinan jenis kontingensi dan demokratik, di mana untuk mencapai sesuatu keputusan, ia memerlukan campur tangan daripada pelbagai pihak untuk memastikan keputusan yang terbaik dapat dicapai. Seterusnya adalah dari segi kelemahan pula, di mana sekolah ini mempunyai fasilitis yang lengkap, namun keadaannya kurang memuaskan. Semua kewangan yang terlihat serta kekurangan dana dari kerajaan secara tidak langsung dapat mengganggu aktiviti PDP dan menyebabkan prestasi murid turut terjejas. Dari segi peluang pula, ibu bapa dapat memberikan sumbangan serta sokongan kepada pihak sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan seperti aktiviti mengumpul dana, sokongan dana dari PIBG dan mempertingkatkan kemahiran membaiki infrastruktur yang rosak. Dan yang terakhir ialah dari segi ancaman dihadapi oleh sekolah seperti kekurangan ilmu dan kesedaran untuk menjaga infrastruktur ini dari ibu bapa dan para pelajar. Cabaran juga boleh datang dari pihak ketiga seperti pengendara lori yang menggunakan jalan tersebut. Jalan tersebut seperti jalan di hadapan sekolah untuk ke tapak pembinaan. Infrastruktur yang kerap dibaiki juga dapat membahayakan keselamatan pelajar dan guru. Dan yang terakhir sekali ialah infrastruktur seperti meja dan kerusi belajar terlalu usang untuk digunakan. Melalui kajian yang telah dijalankan, dapat kami simpulkan bahawa organisasi dan kepimpinan merupakan salah satu elemen penting yang perlu ada di sebuah sekolah. Dengan adanya organisasi dan kepimpinan yang cemerlang, maka urusan pentadbiran akan menjadi lebih mudah dan sistematik. Daripada aspek kepimpinan pula, kepimpinan merupakan kunci utama dalam menentukan sama ada sesebuah organisasi itu berjaya maupun tidak. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang pemimpin seharusnya berjaya mempengaruhi orang yang dipimpin agar mengubah sikap mereka ke arah yang lebih baik. Dalam sesebuah sekolah, pengetua merupakan pengelola utama dalam segala urusan pentadbiran dan menentukan gaya kepimpinan yang sesuai untuk diguna pakai dalam sesebuah sekolah. Keputusan itu amatlah penting kerana ia melibatkan kesemua pihak, antaranya ialah guru, murid dan juga staf-staf pentadbiran. Sekiranya semua pihak sepakat untuk menggunakan gaya kepimpinan tersebut, maka wujudnya hubungan yang harmoni dan segala urusan yang berkaitan dengan sekolah akan menjadi lebih teratur. Kesimpulannya, pengetua perlulah lebih bijak memilih gaya kepimpinan yang ingin mereka laksanakan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.